أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Peristiwa ini dialami sendiri oleh seorang pelajar bernama Noni. Masa itu di belakang asrama sekolahnya ada bilik store untuk menyimpan buku-buku teks. Nak dijadikan cerita, satu hari itu masa prep malam, tekak Noni rasa meloya pula. Pening macam nak muntah. Cadang hatinya nak balik je, baring-baring. Tapi untuk sampai ke bilik drom, dia terpaksa melalui di hadapan bilik store yang misteri itu. Dahlah letaknya terceruk, gelap gelita pula. Tidak heranlah tukang kebun dan jaga sekolah kata bilik itu keras sikit. Sebab hendak cepat sampai, Noni pun memberanikan dirinya berseorangan diri merintasi lorong gelap berhadapan bilik. Ramai juga rakan-rakan berkata, bulu tengkuk meremang bila lalu di situ, khususnya bila tengah malam. Kalau hari siang pula jika lalu ramai-ramai tak apa, tapi kalau seorang diri terasa juga seram sejuk. Kata orang tua-tua itu petanda ada makhluk halus. Tapi entahlah, Noni terus berjalan dan terus berjalan. Bagaimanapun, pergerakannya makin lama rasa makin perlahan. Dia cuba mempercepatkan langkah, tapi kakinya rasa bagai berat sekali. Apa pasal dengan kaki aku ni ya? Bisik Noni dalam hati, antara berani dengan tidak. Noni memang mesti terus melangkah, sebabnya perjalanannya dah pun separuh jalan. Nak berpatah balik gelap pula, terus berjalan pun gelap juga. Hati Noni tergerak untuk menoleh ke dinding store yang sememangnya gelap tu. Jarak dinding dengan Noni hanya beberapa langkah sahaja. Segala yang dilihatnya pasti jelas walaupun tanpa lampu. Entah kenapa Noni rasa ada orang berdiri berdekatan dengannya. Walaupun hati Noni berkata, mana ada orang lain di tempat gelap tu selain dirinya. Lagipun memang benar hanya Noni seorang di situ. Sambil itu, mulut Noni tidak berhenti membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Sekurang-kurangnya sebagai pendinding diri dari diganggu makhluk halus. Tiba-tiba mata Noni terpandang sesuatu. Rupanya di sebalik dinding store itu ada dua orang wanita yang berselubung. Satu berselubung hitam dan satu lagi berselubung putih. Muka mereka tidak begitu jelas. Noni ingatkan nak tegur, ada juga kawan di tempat gelap ni, bisik hati Noni. Lagipun jarak ke bilik asrama masih jauh lagi. Pelajar-pelajar lain ramai yang dah balik kampung dan ada yang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Tanpa syak apa-apa, Noni memberi salam, tapi salamnya tidak dijawab. Assalamualaikum, Noni memberi salam dengan menguatkan suara. Tapi wanita berselubung itu masih mendiamkan diri. Tiba-tiba Noni terfikir sesuatu. Biasanya student hanya pakai skap, mana ada yang berkerumbung. Dia mulai gabrah. Peluh mula menitik di lehernya. Noni mula teringat cerita, iaitu jaga menceritakan bahawa memang selalu dia jumpa wanita berkelubung pada waktu malam di depan store itu. Inilah agaknya penunggu yang selalu diceritakan orang itu, kata Noni dalam hati. Noni cuba lari, tapi kakinya bagaikan melekat di atas kaki 5 store.
Dia cuba menjerit tapi suaranya tidak keluar dan mata Noni terpaksa menatap sesuatu. Wanita berselubung itu menunjukkan wajahnya. Taring panjang dan bunyi mengilai bergema di sekeliling. Wanita berselubung itu seolah-olah hendak menggigit Noni, tapi ia bagaikan tidak sampai-sampai, walaupun makhluk tersebut bagaikan berjalan ke arah Noni. Mata makhluk itu tidak kelihatan. Ia seakan mata orang buta, tapi raut wajahnya memang cukup menakutkan Noni. Pipinya juga berkedut-kedut dan seolah-olah berada di awang-awangan. Makhluk itu memanggil nama Noni. Nak lari tak boleh. Kaki aku macam dah terpaku dekat lantai. Noni menutup mata dan mulutnya. Terus kumat kamit membaca ayat kursi. Dalam keadaan diganggu seperti itu, dia hanya berlindung dengan Allah. Agak lama juga Noni menutup mata. Bila dia membuka mata, Noni nampak Pak Mat jaga sekolah menyuluh torchlight ke arah mukanya. Apa asal terpacak kat sini malam-malam? Tanya Pak Mat yang kebetulan meronda di kawasan sekolah. Saya lalu sini sebab nak cepat ke bilik. Tiba-tiba nampak dua wanita berselubung. Saya ingat student. Saya tegur, tapi dia tak jawab salam dan kaki saya kaku tidak bergerak. Pak Ahmad tak dengar ke bunyi mengilai. Pak Ahmad hanya tersenyum mendengar cerita Noni. Rupa-rupanya bukan dia seorang saja diganggu. Pelajar juga dikacaunya. Sambil tersenyum sinis, Pak Ahmad berkata, saya tak dengar pun bunyi mengilai. Tapi perempuan berkelubung itu memang selalu juga saya terserempak. Agaknya dia makhluk halus yang menghuni tempat kita ni. Biasalah tu, selain manusia, bukankah ada makhluk lain? Kata Pak Ahmad tanpa menghabiskan kata-katanya. Dahlah tu, Pak Ahmad menepuk bahu Noni dan menemankan gadis itu ke bilik asramanya. Walaupun berlaku 15 tahun lalu, tapi ia satu kenangan seram yang tidak dapat dilupakan oleh Noni.